Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Anda okey ke? Bunyinya tak okey ya. Saya paling okey sekali. Baru kena si anak. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Teringinlah si anak. Telefon Haji Luqman, sediakan nasi anak. Ya, lepas kuliah Ustaz kita makan. Tak mau, sebelum kuliah saya nak makan. Tajuk kita serius ni tuan-tuan. Tajuk kita serius. Tajuk kita sakaratul maut. Subhanallah. Tuan-tuan, satu situasi yang kita semua pasti akan jumpa dengan dia. Tak ada orang yang akan terlepas daripada satu momen dan satu ketika yang nama dia sakaratul maut. Bila tak tahu. Tak tahu. Allah sembunyikan. Tak ada siapa yang tahu bila dia akan mati. Hari ini kita dapat satu berita seorang sahabat kita di Kuala Lumpur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia aktif duduk dalam jemaah tabligh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan. Sangat aktif, sangat baik punya orang. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mak dia meninggal. Mak dia meninggal. Dia pergi uruskan jenazah mak dia semua. Dia semayang jenazah mak dia. Dia kebumikan mak dia semua. Elok selesai kebumi mak dia, dia rebah. Dia rebah-rebah, dia meninggal. Dia tahu tak kata dia nak meninggal? Dia tak tahu. Dia tak tahu. Waktu dia urus mak dia tu agak-agak, dia tahu tak kata dia akan meninggal hari tu? Dia tak tahu. Tak ada siapa pun akan tahu bila dia nak meninggal. Dia hanya akan tahu bila dia nak meninggal pada waktu dia nak meninggal itu. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 85, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap daripada yang bernyawa pasti akan merasai mati. Semua. Bukan cerita manusia saja. Semua. Asal dia bernyawa saja, dia akan mati. Kemudian Allah sambung dalam surah An-Nahl ayat 61. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ni nak bagi tahu dekat kita. Allah sebut kemudian bila sampai saja tempoh ajal depa, tiadalah mereka akan dapat minta dikemudiankan sesaat pun dan tidak pula akan dapat diminta didahulukan walaupun sesaat. My time dia kita DP. Kita DP. Waktu tu nak minta tangguh Ustaz, tak boleh. Tuan-tuan, nak minta tu depa terjun Jambatan Pulau Pinang Ustaz. Berapa ramai duk terjun Jambatan Pulau Pinang. Berapa hari ni dah macam trend pula. Dia siap-siap terjun, siap-siap terjun.
Sampai selang berapa hari, subhanallah. Yang nak kena ada orang jaga kat Jambatan Pulau Pinang tu. Takut depan dibuat satu grup WhatsApp. Tak mana kat tempat paling strategik atau je depan dia beritahu bincang apa semua ni tempat mana, subhanallah. Habis depa tu yang terjun Jambatan Pulau Pinang yang bunuh diri apa semua tu, adakah depa tu dikira sebagai mendahului ajal depa? Saya jawab tengok. Betul tak? Adakah depa mendahului ajal depa? Betul tak? Tak, memang itulah ajal dia. Memang Allah tentukan waktu itulah ajal dia. Cuma dia memilih untuk mati dalam keadaan yang macam tu. Yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayunfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW kata apa? Dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari an-nutfah, campuran ayak mani lelaki perempuan. Thumma yakunu 'alaqah, kemudian berubah dia jadi seketul darah. Mithla dhalik, seperti di atas juga 40 hari. Dah 80 hari. Thumma yakunu mudghah, kemudian berubah dia menjadi seketul daging. Mithla dhalik, seperti di atas juga 40 hari juga. 40 hari campur 40 hari campur 40 hari, 120 hari. Lebih kurang 4 bulan. Bila cukup saja 4 bulan, thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuskan kepadanya malaikat. Fayunfukhu fihi ruh, ditiupkan roh padanya. Cukup 4 bulan tiup roh, thumma kemudian Allah perintah wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbih, diperintahkan kepada malaikat untuk tulis kepadanya 4 perkara. Apa dia? Yang pertama rezeki. Rezeki dia waktu hidup kat dunia tulis siap-siap. Yang kedua wa ajalih, ajal dia bila mati, tang mana, mati bila, mati lagu mana, semua tulis siap. Waktu mana tuan-tuan? Waktu duduk dalam perut mak dia 4 bulan kandungan. Malaikat tak tahu, malaikat nak tulis dia tak tahu. Lalu Allah hantar, Allah kata malaikat untuk pi ambil maklumat tu di Lauh Mahfuz. Dalam tu semua telah tercatat semua kisah tentang kita ni. Ni kita duduk dalam majlis ni malam ni pun ni Allah tulis dah. Allah tulis dah. Ni sama duduk jeling-jeling handphone tu pun Allah tulis dah. Salih Muhammad. Tuan-tuan, yang duduk cuik-cuik kawan Allah tulis dah. Tuan-tuan, ajal kita. Bila, di mana, lagu mana, tulis dah. Yang ketiga, Salih ala Muhammad wa amalihi. Amal dia waktu hidup kat dunia dulu. Nanti lagu mana? Amal baik ke, amal buruk ke, amal orang soleh ke, amal orang jahat ke, tulis ya. Yang keempat wasyaqiyun aw sa'idun. Adakah hidup dia celaka ataupun bahagia? Tulis siap-siap waktu usia kita dalam kandungan mak, perut mak kita 4 bulan. Tuan-tuan, jadi bila sampai time tu, hang ready ke, hang tak ready ke, hang kena pi. Nabi. Tuan-tuan ready dah agak-agak? Tuan-tuan boleh bayang tak duduk dalam suasana yang macam ni? Sekali tuan-tuan nak balik rumah. Dalam tuan-tuan nak balik rumah ni, apa jaminan kita boleh sampai rumah kita? Tepi ni lah. Tepi ni lah. Tingkat. Tak mau sebut lagi, kenakan dia. Bukan main-main. Sebut-sebut dia kena sungguh. Dia kata subhanallah. Tuan-tuan, Salih Azim Muhammad. Tang ni lah. Tak tahu, tak ada siapa boleh bagi jaminan dia boleh balik. Ada seorang tu, dalam video dia tunjuk, dia tanya soalan dekat ustaz. Ustaz tu tengah duduk bagi kuliah, habis kuliah. Saya tengok ustaz pun tengah tu lipat kitab dia apa semua. Dah siap lah maksudnya, dah siap ceramah dah. Ada siapa-siapa nak tanya soalan. Ada seorang pakcik tu duduk sandak dekat dinding. Duduk sandak kat dinding, dia pun tak mau tunjuk kat, tapi ada yang berasa. Dia duduk sandak kat dinding belakang tu, dia tanya satu soalan. Ustaz, nak tanya satu soalan. Soalan saya simple je, sikit je dia gelak-gelak. Dia gelak itu. Dia kata, sikit je soalan. Apa dia? Macam mana nanti kalau kita berjumpa dengan Nabi SAW? Macam mana berjumpa dengan Nabi SAW? Jadi ustaz tu pun ceritalah jumpa dengan Nabi lagu mana. Seminit saja ustaz tu jawab. Seminit je. Lepas tu takdir cerita kamera yang duk fokus kat ustaz tu, bila dia tu tanya soalan, kamera tu pergi pusing kat dia. Fokus kat dia. Waktu ustaz duduk start jawab, kamera tu masih duk tunjuk kat dia lagi. Kot kawan tu duk ralik apa ke kamera tu. Saja nak jadi cerita.
Lepas tu dia duduk gutu pegang-pegang lagu tu, dia duduk gutu, dia salat-salat kat belakang apa semua. Kamera pun pusing main tunjuk kat ustaz pun tengah duduk bercakap. Baru seminit cakap, tiba-tiba ustaz kata, bagi ayak. Tuan-tuan, video selepas tu sambung tunjuk dia dah meninggal. Tuan-tuan, tanya, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam masjid, tanya tentang nak jumpa Nabi SAW. Tanya soalan dekat ustaz pula. Tuan-tuan, ustaz cepat pun mati juga. Tuan-tuan jangan tanya soalan lagi. Tapi semualah dalam situasi macam tu. Dia tahu tak kata nak mati atau? Dia tak tahu, tapi takdir Allah. Dia meninggal dalam keadaan dia sedang duduk dalam majlis ilmu. Mati apa tu? Husnul khatimah. Khatib tengah mimbar. 3-4 kes. Baru ni video viral beberapa hari lepas. Tengah khutbah, duk cerita pasal Nabi SAW. Dia duk cerita pasal Nabi, cerita pada Nabi. Elok tengah cerita pasal Nabi, tiba-tiba dia divert cerita, dia angkat jari macam tu. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia rebah kat belakang. Meninggal. Real tuan-tuan. Di Masjid Al-Bukhari, Al-Ustaz Al-Malai. Tu imam dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu imam. Depa jarang rakam khutbah. Dia punya mimbar tinggi. Saya pun pernah khutbah kat situ. Mimbar dia tinggi. Tapi hari tu jadi cerita, waktu dia tengah duduk khutbah tu, ada seorang duduk tepi ni, dia saja duk rakam pakai handphone dia. Saja duk rakam pakai handphone. Dia bergerak lagu tu lah, sambil-sambil dia duduk rakam tu lah. Ada nampak kepala orang apa, dia rakam, saya ada pergi atas je. Kawan tu pun tengah khutbah, dengar khutbah pun duk main handphone lagi tu nak cerita. Tapi saja nak jadi cerita. Saya nak cerita. Tu, kalau ada penceramah luar mai bagi khutbah kotlah, adalah orang duk rakam-rakam apa semua, sebab sesuatu yang luar biasa lah sikit bila. Tapi ni kebiasaan yang khutbah tu imam dekat tempat tu. Tuan-tuan, tapi saja ni cerita ada orang duk rakam. Elok dia sebut tentang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bertakwa kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa persediaan kita untuk berhadapan dengan hari esok. Elok saya sebut, perut dia rebah, meninggal. Ini semua kematian-kematian yang baik. Seorang sahabat nama Bad, dia panggil dia Bad. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nama dia Badrul, orang panggil dia Bad. Dia duduk khidmat dekat satu madrasah dekat Kuala Lumpur. Dan ni pun jemaah tabligh juga. Satu hari tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad pi umrah. Pi umrah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad dapat masuk raudhah. Dapat masuk raudhah, semayang cukup-cukupnya, angkat tangan real-realnya. Angkat tangan real-realnya, mengadu, merintih sungguh-sungguh. Di raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad habis duduk ibadat dekat dalam raudhah yang tak berapa lama lah nak boleh duduk dalam raudhah tu. Tapi dia maksimum sungguh-sungguh. Sahabat yang cerita tu betul-betul dia angkat tangan, betul-betul punya semayang. Zat dia pun keluar, lalu depan Nabi SAW, betul-betul duduk depan Nabi SAW, duduk depan makam Rasulullah SAW. Tang tu dia rebah dan tang tu dia meninggal. Husnul khatimah. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan diperlambatkan walau saat, tak dipercepatkan walau saat, sampai waktu dia kita pergi. Ready tak ready kang, suka ke tak suka kang, plan ke tak plan kang, sampai time dia mau pergi. Tak ada orang yang ready. Tentu ready ya. Siapa semua tak mau jawab ni? Mana ada orang ready? Tak ada siapa apa yang ready. Bahkan orang yang kuat dalam ibadat, dia sungguh-sungguh kuat dalam ibadat pun, bila sampai time tu, dia pun tak ready. Dia kata apa? Dia rasa macam apa yang dia buat selama ni tak cukup, sikit sangat. Kalau tuan-tuan takdir kata dia main, tuan-tuan rasa sembahyang tuan-tuan cukup tak? Belum. Tuan-tuan rasa zikir tuan-tuan cukup tak? Istighfar tak? Kalau main time tu, tuan-tuan rasa macam apa? Seluruh daripada usia tuan, daripada tuan lahir sampai daripada kita balik sampai ke hari tu, kita rasa macam kita nak buat ibadat semua. Setuju tak dengan saya?
Kalau boleh tak mau buat apa dah, tak mau menyesal lah, aku hari tu aku pergi kerja, hari tu aku pergi ni, aku pergi cuti sana, aku pergi buat ni, buat ni. Kalau boleh aku nak tolong buat ibadat semua. My time hari kita nak. Tapi lah ni apa kita buat? Apa kita buat? Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, akthiru dzikra hadhil ladati, yakni al-maut. Yakni al-maut. Hendaklah kamu banyak mengingati satu peristiwa yang akan memutuskan segala kelazatan dunia, iaitulah kematian. Yang kena teringat selalu. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdik sekali wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, aktharuhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akhyas. Kata Nabi SAW, orang yang paling banyak mengingati mati dan paling elok persediaan dia untuk kehidupan selepas mati, mereka itulah orang-orang yang cerdik. Atau orang cerdik tengok duk fikir mati, tu takut tak fikir mati? Takut tu. Takut tu. Kita ni ada dua jenis orang. Satu orang lalai, satu orang tak lalai. Orang lalai ni dia panggil orang yang ghaflah. Kalau Penang cakap ghaflah lain. Kalau Penang kata ghaflah kalau lain memang maksud. Tapi ghaflah dalam bahasa Arab masuk lalai. Orang Penang cakap Arab banyak. Orang cakap Arab. Apa usia-usia? Usia tu bahasa Arab. Dan salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, lalai. Seorang orang lalai ni, kata Imam Hasan Al-Basri, dia bangkit setiap hari, dia langsung tak ingat mati. Langsung tak ingat mati. Dia benda ingat mati ni bukan jenis duk fikir, duk buat sendiri. Dia main daripada hati. Dia takut. Dia fikir, Allah, macam mana keadaan kalau aku mati hari ini? Macam mana kalau aku mati hari ini? Bila dia sebab kita bukan ada, mana ada tanda kadang-kadang tuan-tuan. Tidak semua, mana ada tanda. Ada orang mati kat atas highway. Ya? Saya tengok satu video dashcam ni, banyak dashcam kan. Sallallahu alaihi wasallam. Dashcam tu yang tunjuk maybe terbang lah, maybe langgak Rafaedi lah. Yang masuk lorong river balik nak keluar, tu semua dashcam lah tu. Dan tu tak RFID tu, RFID tu maksud apa? Maksud dia reverse forward ID buatnya. Dia undok pun tak lepas apa belah tu. Subhanallah. Dan dashcam, dia naik motor. Oh, naik motor. Sallallahu alaihi Muhammad. Elok-elok betul-betul ya tuan-tuan. Dia sampai ada kereta duk parking tepi jalan tu, macam ada rumah kedai jenis lama-lama punya tepi jalan. Ni kan rapat dengan jalannya. So kereta-kereta semua parking tepi jalan. Dia lalu betul-betul dia sampai kereta ni buka pintu. Kereta tu buka pintu, dia pun terlanggak tu, dia jatuh. Dan takdirnya ada lori tepi tu. Prak kena lori tu. Masuk bawah lori. Adakah dia satu koinsiden? Tak, memang takdir Allah macam tu. Boleh tak lori tu lambat sikit ya? Dia selamat tak? Selamat dia. Ataupun lori tu lepas sikit. 1 second, 2 second je depan sikit ya. 2 second cukup. Selamat dia. Tapi takdirnya betul-betul ngam. Dia tahu dah hari tu. Kalau dia tahu dia pergi tak? Dia tak keluar, dia duduk di rumah, dia semayang. Tuan-tuan, di subhanallah. Tuan-tuan, jadi tak tahu, kita langsung tak tahu, betul-betul langsung tak tahu bila. Maka apa kita kena buat? Jadi orang yang tak lalai dalam hidup. Bangun tiap-tiap hari, fikir, macam mana keadaannya kalau aku mati hari ini? Betul-betul lah. Apa kita akan buat? Tuan-tuan semayang tahajud tak pagi tadi? Kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan nak bangkit, tuan-tuan ingat, tuan-tuan mati hari ini, tuan-tuan akan semayang tahajud tak pagi tadi? Faham tak faham soalan saya tu? Agak-agak lah, bangkit-bangkit.
Kok lah ada mimpi apa dia main malam tu ke? Malam tu dia mimpi. Dia kata apa? Dalam mimpi tu dia jumpa. Dia kata apa? Adapun hari ini merupakan hari terakhir hang nanti hidup kat dunia ni. Tahu dia pergi macam tu dalam mimpi kita lah. Lepas tu terkejut kan tu. Bini kata apa? Pasal apa bang? Pasal apa bang? Kita pun tak berani nak cerita kat bini kita. Pasal mimpi kita tu menakutkan. Saya kalau cerita kat bini kita, bini dia kata apa? Tiba-tiba mati sungguh hari tu. Dia kata apa? Betul semalam dia mimpi. Dia takut nak cerita. Tak faham? Dia kata apa? Dia kata, oh dia ada tanda. Betul dia ada tanda. Hari Metro mai cek, mai tanya dia. Dia kata, betul ada tanda semalam. Dia jaga ada mimpi. Dia hamak kata apa? Dia mimpi kata apa? Dia mati apa? Oh itu tanda dia. Lepas tu dia tak berani cerita kat bini dia. Dia nak post kat dalam Facebook pun dia tak berani. Tadi orang kata apa? Bila kan kawan-kawan bila ada orang meninggal apa, kita dibuka Facebook dia, kita cari apa tanda-tanda dia apa, dia post apa. Jumpa post tahun lepas punya. Cerita pasal mati, dia screenshot. Tahun lepas dia dah tulis dah pasal mati rupa-rupanya tu. Macam-macam apa punya cerita. Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Agak-agaklah dia bangkit dalam keadaan dia takut-takut, ketak-ketak apa semua. Dia jaga pukul 4:30 pagi. Dia nak tidur balik dah. Dah. Tak ada buat apa. Dia ambil wuduk, dia semayang tahajud. Tuan-tuan. Lepas tu lagi, tuan-tuan, siap-siap mandi apa semua tuan-tuan sekalian. Subuh masuk 5:45, 5:30 dia duduk kat depan surau dah. Tak pernah duduk buat. Mana? Lepas tu main semayang sunat qabliyah. Sunat Rasul Muhammad. Lepas tu lagi semayang subuh berjemaah. Hari tu dia boleh telefon pejabat, dia kata apa? Hari ni aku ambil cuti boleh tak? Duduk di rumah tak berani naik motor pergi kerja. Dia takut. Hasil duduk di rumah. Selagi dia dan tahu dia buat apa pagi tu? Dia sedekah banyak Dia sedekah banyak tuan. Mudah-mudahan sedekah ni dapat menyelamatkan aku daripada apa azab apa. Dia pun sedekah banyak-banyak. Kemudian selagi dia membaca Quran apa, bini dia sampai heran tengok dia hari tu. Abang ni bang terbiak nak mati ke apa? Hai jangan duk kata lagu tu dia kata. Tuan, dia ibadat sungguh-sungguh tuan. Melalui hari tu tuan-tuan, subhanallah, ibadat sangat-sangat baik. Sampai maghrib, sampai isyak, sampai tidur malam tu dah tak boleh tidur dah, takut mati hari tu. Terlena, jaga-jaga esok tak mati, lega esok subuh tak pergi. Terus tak sembahyang subuh esok tu. Sebab dia kata apa? Alhamdulillah, selamat rupanya itu mimpi, mainan tidur saja, subuh tak sembahyang. Ini subhanallah. Tuan tengok tak? Betul-betul tak? Kalau betul tak kita akan buat macam tu? Kita akan bersungguh-sungguh buat pasal apa? Pasal kita takut kita mati. Mati hari tu. Tuan-tuan, bukan semua keadaan kita akan dapat tanda yang kita akan. Oleh yang demikian, buat apa? Buat persediaan pada setiap hari. Jadi orang yang sentiasa bersedia pada setiap hari. Sedang ada Muhammad. Ini dia panggil orang yang tidak lalai. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang lalai itu ialah orang yang sentiasa sallallahu alaihi wasallam ingat dan takut. Orang yang lalai dia lupa yang sallallahu alaihi wasallam, dia tak ingat kalau dia mati pada hari tersebut. Akhirnya apa dia buat? Dia akan buat apa saja yang dia suka. Seorang ulama bernama Ad-Daqqaq, dia pernah menyebutkan tentang bila kita selalu ingat mati ni, kita akan dapat 3 faedah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang lupa akan mati ni dia akan terima 3 padah. Faedah yang pertama, orang yang sentiasa ingat mati ni tuan-tuan, dia akan sentiasa segera bertaubat atas dosa-dosa dia. Betul lah. Weh, aku takut mati hari ni dosa banyak. Oh ya Allah ampun dosa aku. Ya, jangan sampai nanti ada benda-benda yang aku mati bawa pergi nanti ke akhirat. Tak mau, takut azab. Kita lu mana dah tak buat dosa tuan-tuan. Dia dah ni. Tuan-tuan duduk Penang ni lagi cabaran besar. Kami duduk belah sana tak belah Kedah tu okey, tempat wali-wali semua. Nak masuk pergi madrasah saya lalu satu tempat tu tuan, line handphone pun tak ada. Tempat wali-wali. Oh, kita duduk Penang macam-macam. Ingat waktu kita mula-mula main Penang dulu apa kita duduk buat? Lihat ni. Yang main baru main daripada kampung waktu naik EF5 main tu. Ni, waktu duduk kerja apa mau Pantai Sigit tu jadi saksi dulu, ingat ni. Betul tak betul ni? Tuan-tuan, kita baru duk berubah jadi baik, tapi duk risau dosa-dosa kita duk ada. Takut mati hari ni, takut mati. Takut mati, kita taubat pada Allah. Kita akan jadi orang yang banyak taubat. Yang keduanya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, hati dia akan
penuh dengan sifat qanaah. Bila dia tahu dia nak mati hari tu, agak dia nak pulun cari lagi tak? Ya, aku nak kena ada ni kereta ni, aku nak kena beli yang tu, aku nak invest yang tu, aku nak kena ada yang ni, aku nak pasal apa? Pasal apa? Orang yang nak macam tu maksudnya dia duduk fikir dia nak hidup panjang lagi. Tapi kalau dia fikir, kalau aku mati hari ni macam mana? Tuan-tuan, dia tak fikir dah benda itu. Apa yang dia ada kat dia tu cukup dah untuk dia. Yang ketiga, dia akan jadi orang yang gemar beribadah. Dia akan jadi orang yang banyak ibadah. Seronok buat ibadat. Dia rajin pergi masjid, dia rajin sembahyang sunat, dia rajin baca Quran. Pasal apa dia lagu tu? Pasal dia takut dia mati hari tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun orang yang lupa mengingat mati ni, lupa ingat mati ni, dia akan terima 3 padah dia. Nombor 1 sekali betul lah, yang tadi lah, kontra daripada yang tadi dah. Dia akan tangguh taubat. Nak tahu buat apa lagi, umur panjang lagi, muda lagi apa? Betul tak? Muda apa? Nak taubat apa lagi? Tak apa, nanti boleh buat lagi, nanti kemudian aku taubat lah. Nombor 2, dia tak redha dengan rezeki yang ada. Timbul dalam hati dia sifat tamak. Dia nak cari lagi, nak himpun lagi. Pasal dia berasa macam dia punya masa yang lebih panjang, lebih banyak untuk dia kutip. Jadi tuan-tuan, bukan tunggu tua lah ni nak mati tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah, tiap hari keluar dalam kita punya newsfeed orang meninggal. Betul tak betul ni? Tiap hari tuan-tuan, sampai nak risau kita. Seorang. Kadang-kadang kawan-kawan kita Toto meninggal. Nabi SAW sebut dah, akhir zaman di antara tanda kiamat ialah banyaknya kematian mengejut. Macam kambing, sekumpulan kambing yang terkena dengan penyakit wabak ni, mati banyak-banyak. Siap mati. Kalau zaman dulu mati ni, paling tidak orang boleh tahu dan boleh agak-agak dia boleh mati. Nombor 1 sekali, dia keluar pergi perang, keluar pergi berjihad. Ada kemungkinan dia tak balik, kemungkinan dia mati. Yang kedua, kebiasaannya dia akan sakit yang panjang. Salih alaihi wasallam, dia sakit banyak. Ataupun dia dah tua. So orang boleh tahulah kalau dia mati pun orang tak terkejut sangat. Tapi lah ni bukan tanda tu. Tak ada tanda-tanda tu. Mana saya Muhammad? Syarat kepada mati ni bukan tua, syarat pada mati ni bukan sakit, syarat pada mati dia tu kan hidup. Yang ketiganya tuan-tuan, dia akan jadi orang yang malas beribadah kepada Allah. Apa maksud kematian? Para ulama dalam mentakrifkan kematian, mereka menyatakan bahawa kematian ialah terputusnya ikatan roh dengan badan. Yakni berlaku perpisahan di antara roh dengan jasad. Dan berpindahnya manusia daripada satu alam ke alam yang lain. Itu kematian. Dari takrifan kematian itu, kita dapat fahami bahawa kematian bukanlah penamat kehidupan. Apabila seorang itu mati, tidaklah bermakna tamat riwayat hidupnya sebagaimana disangka oleh orang ramai. Ia sebenarnya akan menempuh alam yang baru yang dinamakan alam kubur atau alam barzakh. Walaupun jasad manusia akan hancur apabila berlakunya kematian, namun rohnya tidak hancur. Oleh demikian, manusia akan menempuh satu alam yang lain selepas kematiannya mengikut perjalanan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini iman dan akidah kita orang yang beriman kepada Allah. Kematian ni bukan pengakhiran kehidupan, dia panggil tamat riwayat. Telah tamat riwayatnya, tamat riwayat kehidupan dunia. Sedangkan perjalanan kehidupan dia jauh lebih panjang. Kita ada berapa momen tuan-tuan, ada berapa kehidupan. Antara kehidupan yang paling pendek dalam kehidupan kita ialah kehidupan dunia ni. Alam roh dulu kita hidup. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Peringkat kita hidup di alam roh dulu ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, entah berapa lama kita pun tak tahu. Tak tahu berapa lama. Kemudian pindah pergi alam kedua. Alam kedua nama alam rahim. Kita duduk dalam perut mak kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berapa lama? Lebih kurang hidup lebih kurang 5 bulan. 5 bulan. Duduk dalam perut mak, janin, daripada janin sampai lahir 9 bulan. Tapi hidup lebih kurang 5 bulan. Sebab tadi kita baca hadis dah, tiup roh mak ubah berapa bulan kandungan? 4 bulan kandungan. So kita hidup dalam perut mak kita lebih kurang 5 bulan kandungan.
Lepas tu pindah pihak alam dunia. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk alam dunia. Bila masuk saja alam dunia, kata Nabi SAW, umur umatku baina sitin ila sab'in. 60 ke 70 saja, hanya sedikit yang melepasi je, kata Nabi SAW. Lepas pada tu masuk alam barzah. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah sebut dalam salli ala sayyidina Muhammad surah Al-Mu'minun, dan di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka akan tinggal menetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula, iaitu pada hari kiamat. Berapa lama duduk alam barzakh? Wallahu a'lam. Yang pastinya dia lebih lama daripada kita hidup kat dunia. Sahabat-sahabat Nabi SAW dah duduk di alam barzakh dah 1500 tahun. Walaupun mereka mati, umur mereka 30 tahun. Hidup kat dunia 30 tahun, tapi hidup di alam barzakh dah 1500 tahun. Selepas daripada kematian. Sallallahu alaihi wasallam. Tu iman kita. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak? Bila mati ni tuan-tuan, dia merupakan permulaan kepada kehidupan kita yang sebenar-benar. Waktu hidup kat dunia ni Allah sebut apa? La'ibun wa lahun. Main-main tipu daya aja waktu hidup kat dunia. Apa benda yang betul-betul tuan-tuan dapat kat dunia ni yang tuan-tuan akan bawa pergi akhirat? Tu kereta kita yang duk ada tu. Tu yang duk parking tu, yang duk berebut parking tu, yang pecok motor tak tu. Contohlah. Kan Ustaz Jimat, buh kerusi kah, buh kol kah, diri cukup pinggang kah, yang duk berkelai tu tuan-tuan sekalian tu, tu berapa biji yang kita akan bawa pergi nanti pergi alam barzakh. Mati tinggal. Duit yang duduk dalam akaun tu bawa pergi tak? Tak. Sekupang pun tak habis. Baju yang tuan-tuan pakai tu, rumah yang duduk ada tu, besar kah, kecil kah, sebiji pun, seketui bata pun kita tak boleh kat akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang duduk pulun sangat tu. Betul-betul bawa apa? Bawa amal. Amal apa yang kita bawa? Tuan-tuan tahu sendiri tuan-tuan buat apa? Semayang kita banyak mana yang kita nak bawa? Semayang sunat banyak mana yang kita nak bawa? Sedekah banyak mana yang kita nak bawa? Betul-betul yang punya. Tuan-tuan sendiri tahu. Dan tuan-tuan rasa cukup dah nak bawa ni. Dah. Tapi bila mai time dia tuan-tuan pergi, yang tu yang tuan-tuan akan bawa. Yang kita sendiri tahu banyak mana kita buat. Dan duduk alam sana, alam yang paling lama, dan tuan-tuan takkan keluar-keluar dah daripada dia. Faham tak faham kan? Sebab tu Allah sebut la'ibun, main-main, walahun, tipu daya aja hidup kat dunia ni. Kita akan bangkit dalam keadaan kita waktu mati tu pun kita tahu kita apa. Ya Allah, aku rupanya tak buat apa pun. Aku tak ada apa pun. Dan dulu aku hidup 60-70 tahun, aku buang tu ya. Buang tu ya. Tak ada apa. Dalam keadaan kita dengar ni pun, kita akan tetap buat benda yang sama. Tahu pasal apa? Pasal inilah hang buruk kah, hang elok kah, hang cantik kah, hang buruk kah, inilah yang duduk depan mata kita, nama dunia. Akhirat cerita bukan boleh ada siapa duk cerita kat kita. Tak ada siapa yang mati mai keluar balik cerita kat kita. Melainkan iman saja. Boleh faham tak lah? Allahumma salli alaihi. Dan permulaan kehidupan kita sebenarnya waktu mati, dan kita ada dua jenis kematian. Nombor satu, nama kematian ni husnul khatimah. Yang kedua ni, nama kematian dia su'ul khatimah. Dan waktu sampai time tu, dia tak boleh ubah dah. Sampai time tu, dia tak boleh ubah dah. Apa yang tuan-tuan nak buat dan apa yang sedang tuan-tuan buat, itulah yang akan menentukan sama ada tuan-tuan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ada tak orang mati tengah minum arak? Tengah dalam mabuk arak ada tak? Melambak tuan. Melambak. Lebih malang yang mati tu orang Islam.
Dia mati dalam keadaan dia sedang melakukan dosa besar. Ada orang Islam mati bunuh diri? Ada. Mau ni saya bilang kawi buat cerita. Ustaz seorang Ustaz. Waktu lepas waktu PKP orang Ustaz dah berapa orang yang bunuh diri di Langkawi. Saya tahu orang bukan Islam kot, orang Islam tak buat kot. Orang Islam Ustaz gantung diri kat pokok ceri. Semua dosa akan diampunkan oleh Allah bila kita bertaubat. Selagi nyawa masih ada dalam tubuh badan kita. Bila nyawa sampai kongkong ni, tak ada lah. Waktu duduk tu, tak ada lah. Waktu tu baru nak minta ampun, Allah tak terima dah. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Dan dia mati dalam keadaan dia bawa dosa besar tu, dosa yang tak diampun. Kalau dia beriman, dia mati sebagai orang Islam, uruskan dia sebagai jenazah orang Islam. Tapi dosa besar tu tetap akan ada dekat dia dan tidak diampun. Di selatan tanah air, seorang pakcik, dia meninggal atas badan seorang wanita yang sedang dia zina. Ada semua. Itulah kematian dia. Ada orang dia nak pi mana-mana. Tuan-tuan, kita nak pi mana, kita tengah buat apa, potensi kita untuk mati tu ada. Betul tak? Tuan-tuan boleh nilai sendiri. Kalau tuan-tuan nak pi tu, tuan-tuan nak buat tu, kalau aku mati waktu aku buat ni, mati aku baik ke mati aku buruk? Tuan-tuan boleh nilai. Kita boleh nilai sendiri. Husnul khatimah ke su'ul khatimah? Tengah duduk semayang, tiba-tiba mati, husnul khatimah. Tengah duduk baca Quran, meninggal, husnul khatimah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ha ni, tengah tengok wayang, ha ni, tak tahulah cerita-cerita apa-apa lah, tuan-tuan teringin nak tengok tu. Nak keluar cerita pula apa ni, tuan-tuan. Ni ada tiket wayang, harga dia RM100 kan, RM120 ke apa harga dia, kan RM200 ke tiket wayang tuan-tuan, satu kerusi je. Tuan-tuan duk beli dulu apa? Jawab kat tu, okey tu, maksud tahu kat lah. Lain. Berapa ringgit ke, saya tak tahu, RM8 ke, RM8 ke, RM18 ke satu kerusi kan. RM200 tu dia dengan tempat baring. Saya tengoklah dekat alam Salih Alaihi Wasallam. Budak punya baring ni siap dengan kain selimut, siap dengan selipar dia bagi, siap dengan ayak muah-muah dia bagi. Tu dia, subhanallah tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad. Elok terkejut apa, qalu turih tang tu aja. Selimut dengan selimut-selimut. Mana ada jaminan? Mau terkejut apa tuan-tuan? Dia mati dalam panggung wayang. Macam mana keadaannya? Esok masuk Sarawak, seorang AJK surau apa ni? Meninggal dunia ketika sedang menonton wayang ke apa dekat ni. Ada orang dia orang kata apa? Parah, tak ada tempat lain kan nak mati tuan ni kan. Betul kita tak tahu. Orang mati ikut jalan berapa ramai. Dan orang mati ikut jalan itu dia akan terkait dengan mana dia nak pergi. Apa niat dia? Dia nak pergi kerja, dia mati. Mudah-mudahan dia dapat syahid, mudah-mudahan syahid akhirat. Pasal apa? Dia sedang dia sedang dia dapat husnul khatimah. Sebab apa? Sebab dia dalam usaha untuk pergi rezeki yang halal untuk anak isteri dia. Betul tak ni? Ada orang yang nak pergi, dia dalam perjalanan dia nak pergi buat maksiat. Oh ni aksiden dekat Langkawi, depa cerita. Depa sewa satu kereta Salih Alaihi Muhammad, kemudian kereta tu terbabai. Mati 3 orang, daripada 4 orang mati 3 orang. Salih Alaihi Muhammad. Saya tanya, laki-laki ke? Ustaz, 2 couple. 2 couple. Laki perempuan. Keluarlah pergi bercuti, couple ni, kemudian aksiden terbabai, meninggal. Macam mana keadaannya? Tak tahu tuan-tuan. Batu kata Syekh, kata Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Nasihat Agama dan Wasiat Iman, dia kata orang yang bertakwa ini dia sentiasa berusaha untuk mati dalam husnul khatimah. Orang yang bertakwa dia akan berusaha untuk mati dalam husnul khatimah. Macam mana dia nak tahu bila dia nak mati? Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, dah azan sekali kan?
Dia nak tunggu habis azan dulu kan macam mana? Dan salih alaihi Muhammad. Kita tak tahu. Disebabkan kita tak tahu, maka apa kena buat? Kita kena sentiasa memastikan kita sentiasa melakukan kebaikan. Buat baik, buat baik, buat baik, buat baik, buat baik. Jangan duk selit di antara kebaikan tu dengan kemaksiatan. Takut-takut tengah buat maksiat tu Allah cabut nyawa. Nabi kata apa? Fa innamal a'malu bil khawatimiha. Sungguhnya amal Allah kira pada hari penutup dia tu. Pada penutup dia tu Allah kira. Pada penutup tu. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu baina ila zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sungguhnya seorang itu beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidup dia, sehingga dia dengan syurga tinggal satu hasta lagi nak masuk. Lalu kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan ahli neraka di hujung hayat dia, lalu dia pun masuk neraka, kata Nabi SAW. Risau tuan-tuan kita. Baik tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Barulah kita nak masuk tajuk kita Sakaratul Maut. Tadi mukadimah. Jam ni kata. Tadi mukadimah. Yang akan mai dekat kita nanti tuan-tuan, pada waktu tu nama dia Malaikatul Maut. Malaikat maut. Malaikat maut. Malaikat maut tugas dia cabut nyawa. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malaikat maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika sampainya ajal kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu, yakni untuk menerima balasan. Tunggu sana bagi habis ni tak? Saya tak selesa bercakap. Oh, ada doa pula. Tunggu. Panjang sungguh. Baik, teringat anak-anak doa macam doa makan pasti. Kita Allah barik lana fi barakana kita amin ya Allah berkati semua. Allah salli ala Muhammad. Okey, habis aku. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabin wa man tawalla. Malaikat maut ni nama dia juga dikenal nama dia Israel. Israel. Salli ala Muhammad. Tapi dalam Al-Quran Allah sebut namanya Malaikatul Maut. Malakul Maut, malaikat maut. Salli ala Muhammad. Dia bermaksud, kalau Israel ini bermaksud Abdul Jabbar. Tuhan hamba kepada Tuhan yang Maha Memaksa. Dalam kitab Syarah Jauharut Tauhid Imam Al-Baijuri menggambarkan, sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sebahagian kitab menggambarkan malaikat maut itu sebagai seorang malaikat yang besar, menggerunkan,
dan sungguh menakutkan. Kepalanya di langit yang paling atas dan dua kakinya di bumi paling bawah. Wajahnya bertentang dengan Lauh Mahfuz. Makhluk-makhluk berada di antara dua matanya. Dia mempunyai pembantu-pembantu sebanyak bilangan orang-orang yang mati. Jadi yang tugas dia tu dilakukan oleh pembantu-pembantunya. Malaikat maut tidak hanya ditugaskan mencabut nyawa manusia, tetapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Terdiri daripada para jin, para malaikat, binatang-binatang sama ada yang besar atau kecil, termasuklah dirinya sendiri. Namun ada sebagian ulama menyebutkan bahawa malaikat maut apabila sampai ajalnya, dia akan dicabut oleh Allah nyawanya, bukan dicabut oleh dirinya sendiri. Baik, kita masuk bab sakaratul maut. Allah berfirman menyebutkan tentang sakaratul maut dalam Al-Quran. Waja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakaratul maut, membawa kebenaran, yakni yang dijanjikan, serta dikatakan kepada yang mengingkarinya sebelum itu, inilah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya. Surah Qaf ayat 19. Betul tak ayat tu cerita? Mai time dia akan mai satu keadaan nama dia sakaratul maut. Waktu tu semua benda yang macam mana kita duk elak bercakap tentang dia, kita duk lari daripada dia, kita usaha sungguh-sungguh beramal dengan apa saja orang sebut amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita tak kena pada hari tersebut. Orang kata baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang, dia tak akan ditimpa apa-apa musibah pada hari tersebut. My time dia, Allah akan lupakan kita dengan doa. Apa saja amalan sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan kepada kita, yang boleh elak kita daripada berlakunya keadaan tu pada hari tersebut, kalau sampai hari tu, Allah akan lupakan kita dengan keadaan, dengan amalan tersebut. Sebab sampai waktu dia. Faham tak ni Ustaz? Apa maksud sakaratul maut? Sakaratul maut bermaksud kepayahan dan kesengsaraan yang mencengkam manusia dan menguasai akalnya ketika dia hampir mati. Satu momen, sakaratul maut ni sendiri satu keadaan. Keadaan tu payah sangat, sengsara sangat. Dia mencengkam manusia ni dan menguasai akal dia. Waktu mana? Waktu dia sedang berhadapan dengan kematian. Dia tak boleh nak fikir lah. Waktu ketakutan yang memuncak, dia tak boleh nak fikir lah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Waktu ni dalam keadaan yang macam ni, syaitan cuba untuk memanfaatkan peluang yang terakhir untuk memurtadkan kita dan menyesatkan kita. Kita tengok duk serabut ni, macam-macam duk main ni. Kalau takdir katalah, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, my time tu, tuan-tuan fikir tak? Ada benda tak yang kita nak buat? Kita nak jumpa dengan anak-anak kita nak jumpa dengan keluarga kita. Tak ada dah. Lepas tu tak ada dah. Tak ada dah. Kita tahu ni momen tu sampai tu. Kita nak kita ada appointment yang kita nak berjumpa ni. Ada benda yang kita nak selesaikan sehari ni. Tak ada dah. Kita tak dan makan. Tak ada dah. Kita tak dan bayar hutang. Tak ada dah. Tak ada apa dah. Tak boleh buat apa dah lepas pada tu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Benda yang akan membelenggu kita waktu tu. Sebab tu, antara benda yang akan kuat membelenggu kita, tuan-tuan, tahu apa dia ni? Nombor satu, dunia kita. Orang yang tak ada apa kat dia mudah yang nak pergi. Ya tak? Kita fikir, rumah kita ada hutang ke tak? Ada. Pasal apa hamba tak mau jawab? Ada siapa ni? Takut jawab. Ada hutang tak? Benda tu akan sangkut dengan kita tak nanti? Rumah, kereta, kerja, ada tak janji-janji dengan siapa-siapa?
Ada tak nak buat apa-apa? Ada investment yang kita nak masuk? Ada projek yang masih belum selesai? Ada benda yang kita belum sign? Ada benda, ni semua benda dia akan main waktu tu yang menyebabkan kita susah nak lepas. Pikir. Waktu tu padahal waktu tu tuan-tuan kena fikir satu je, Allah. Nombor dua, tahu apa yang akan belenggu kita sangat waktu nak mati? Hutang. Hutang orang. Bila Nabi SAW Nabi solat dekat sahabat ni, Nabi SAW tanya dekat sahabat ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tanya kepada sahabat-sahabat yang main, dia ni ada hutang? Ada Rasulullah. Tolong siapa-siapa tolong pergi sembahyang jenazah dia. Nabi SAW tak mau sembahyang jenazah orang yang ada hutang, yang tak mau bayar hutang. Sahabat dia kata apa? Tak apa Rasulullah, bagi saya tanggung hutang dia, kesian dekat dia. Hutang dia saya ambil, saya take over hutang dia. Baru Rasulullah SAW sembahyang hutang dia. Tapi start daripada itu Nabi SAW duduk tanya dia, hang bayar lagi hutang dia? Bayar lagi? Tak lagi Rasulullah, baru kemarin je. Tak rasa. Dia bayar cepat. Lepas dia bayar tu baru Nabi SAW kata apa? Alhamdulillah, dah sejuk dah kubur dia. Maksudnya dia masih ada tekanan-tekanan daripada hutang yang dia tinggalkan. Tuan-tuan, mak ayah kita dulu bila meninggal, mata pejam, mata rapat, tak ada hutang dia tinggal. Tak ada. Kita panggil ni apa ni, mak kami meninggal dah. Siapa-siapa yang dia ada hutang dengan siapa-siapa mai jumpa saya waris, saya akan tolong bayar. Tak ada siapa pun mai, tak apa siapa. Dia tak ada hutang dengan siapa-siapa. Kita hutang banyak tuan-tuan. Macam mana nak pergi? Betul-betul nak pergi ni macam mana? Keluarga kita pula akan tanggung hutang kita tu. Berapa ramai yang dia meninggal, isteri dia duduk dalam kesusahan disebabkan hutang suami dia. Kita yang buat. Dan kita buat tu macam kita tak mati dah. Waktu kita duk minta tu, kita duk buat tu, waktu kita duk pergi jumpa orang tu, kita duk berasa macam kita nak ambil tu, kita tak mati ni. Dan lebih dahsyat lagi bila kita ambil tu bukan atas keperluan kita pun. Kita tak perlu benda tu. Cabaran handphone ni tuan-tuan bila ada Shopee. Saat-saat Shopee. Buka ni. Tengok. Teringin pula beli. Betul tak betul tu? Mau mengaku je lah tuan. Kawan JNT sampai kenal muka dah. Kau, tak nak barang kan ni? Pelik. Subhanallah. Tuan-tuan, semua tu di masalah kita ni akhir. Ya. Ada seorang itu tuan-tuan dekat kampung saya. Dia ada ulama sebut, kematian dia macam mimpi, kita duduk dalam keadaan mimpi. Dia akan main benda apa yang duk main dalam kepala kita waktu tu. Yang apa duk terikatlah hati kita, dia akan main. Ada seorang pakcik tu dia pencen, dia nak pencen, dia tak pencen lagi, dia nak pencen. Bila nak pencen, dia beli satu tanah dekat dengan kampung saya. Dia beli tanah, dia start buat rumah. Rumah tu dia plan dia nak duduk lepas pencen. Lalu dia buatlah, start buat. Tiba-tiba dia sakit. Dia sakit-sakit, dia masuk hospital. Waktu dia tengah nazak, anak-anak main duk talqin kat dia. Tahu talqin duk bisik, la ilaha illallah, bisik kat telinga. Tahu dia jawab apa kat anak dia? Dia kata, tukang mai dah hari ni, tukang rumah mai dah hari ni, tukang. Dia ulang tu. Sudahlah ya, mengucap ya la ilaha illallah. Aku tanya tukang mai dah hari ni, tukang. Tahu pasal apa? Yang tu dia duk fikir. Dia fikir, rumah tak siap lagi ni, hari ni orang mai buat rumah, kata rumah. Tuan-tuan, berapa banyak benda yang kita duk fikir setiap hari. Yang itulah akan mai pada momen tu tuan-tuan. Macam mana kita nak lepas diri pada dia. Seorang sahabat nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Bila dia jadi governor, dia ni Abu Darda ni orang kaya, dia businessman yang sangat hebat sebelum dia masuk Islam. Bila dia masuk saja Islam tuan-tuan, dia tak mau apa. Dia tak mau apa langsung. Dia tinggal semua perniagaan-perniagaan, dia jual habis semua. Dia tak mau apa-apa. Waktu dia jadi governor, dia duduk satu rumah apa pun tak ada. Para sahabat mai daripada Madinah, mai tidur di rumah dia. Dia ada satu tirai tengah di antara belah sana dengan belah sini, tak tirai dia tengah. Tidur, sahabat-sahabat ni tidur dekat rumah dia.
mai tumpang tidur rumah governor. Rumah governor. Tuan-tuan, salat selamat. Ni kira kalau taraf tu taraf sultan lah yang jaga daerah tu. Tuan-tuan. Rumah tidur selimut pun tak bagi. Selimut pun tak ada. Bila minta kat tuan rumah tu, depa pun selak-selak tirai tu tengok tuan rumah pun merekod tak ada selimut. Dia kata, you forget it lah, you tidur. Dia kata, tak ada. Dia pergi jumpa dengan dia. Pasal apa? Ambil lah sikit habuan keperluan hang. Ambil sikit habuan. Habuan beli kabinet ke apa sikit, beli dapur ke apa sikit. Sikit-sikit keperluannya, bukan nak pergi. Dah ambil tak? Dia kata, tak. Hanya salah sangka dengan aku. Dia kata, aku tengah buat istana satu tu. Tengah buat istana tu. Nanti cukup time aku TP, aku melenggang pergi je. Kalau ada barang banyak-banyak ni susah nak pergi, nak tanggung-tanggung semua. Para sahabat semua faham apa yang dia duk cerita. Dia cerita, dia sedang siapkan istana di akhirat. Nanti bila dia time dia nak pergi, dia pergi melenggang lagu tu aja. Dia tak ada benda apa nak soal banyak-banyak. Ni. Kita banyak tuan-tuan. Banyak benda nanti kita fikir waktu tu. Tapi waktu tu nak kena fikir satu aja. Nak kena fikir Allah SWT. Allahu Rabbi. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, termasuk yang akan merasakan kepayahan dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, semua orang mukmin, orang kafir pun termasuk para nabi dan para rasul. Cuma kepayahan yang akan dirasai oleh orang-orang kafir itu jauh lebih dahsyat. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, waktu Nabi SAW duduk pada hampir-hampir kewafatannya, Nabi SAW celup tangannya ke dalam ayak. Kemudian Nabi SAW sapu ayak kat muka dia. Nabi kata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Dia kata, inna lil mauti sakarat. Dia kata, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sesungguhnya bagi setiap kematian itu ada sakaratnya, ada kepayahan dan kesengsaraannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Nabi SAW meluruskan tangan dia ke atas, sambil Nabi SAW kata apa? Fir raqiq, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, fir rafiqil a'la. Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, fir rafiqil a'la. Nabi kata, kepada teman yang paling tinggi. Sehinggalah Nabi SAW wafat dan tangan baginda Nabi SAW jatuh. Dan waktu Nabi SAW sakit, dalam satu riwayat Nabi SAW banyak berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku untuk berhadapan dengan sakaratul maut. Siapa minta ni? Nabi SAW minta. Manusia paling mulia, manusia paling dekat dengan Allah pun berhadapan dengan kesakitan sakaratul maut. Allah bantulah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Hadis tersebut riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad melihat daripada kesakitan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW pada saat hampir kematiannya, maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah iri hati pada seorang yang kematiannya mudah setelah apa yang aku lihat dari beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam mana malaikat maut cabut nyawa. Ibnu Arabi pernah sebut, sesungguhnya Allah dengan kuasa dan kebijaksanaannya boleh meringankan keluarnya roh dan boleh memayahkannya, bergantung kepada keadaan hamba dia. Allah memayahkan keluar roh ada kalanya satu azab, dan itu adalah bagi orang kafir. Ada kalanya payahnya keluar roh ini merupakan kafarah, yakni penebus dosa bagi orang-orang mukmin dan berdosa. Payah keluar roh dia, teruk nampak dia, tapi dia orang mukmin, mudah-mudahan itu sebagai kafarah. Kesian ada nampak teruk sangat ni mesti dosa banyak sangat ni. Kita pun kata begitu. Ni mungkin waktu tu Allah nak menghabiskan saki baki dosa dia, supaya bila dia bangkit daripada mahsyar dalam keadaan dia bersih daripada dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kalanya
kepayahan untuk kematian itu adalah untuk mengangkat darjat dan menambah kebaikan, dan itu adalah untuk para wali. Bukan cerita tengok dia ni soleh lah, ya Allah, hebat amal dia, tapi waktu dia nak mati tu nampak teruk. Kita pun kata apa? Wih, Tok Wali pun dosa banyak juga ni, nampak gaya ni, teruk nampak gaya ni. Tuan-tuan, subhanallah, waktu tu bukanlah pengampunan dosa disebabkan dosa-dosa dia, tetapi adalah untuk mengangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana malaikat maut cabut nyawa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Orang beriman, malaikat maut mai dekat dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam keadaan duduk di hujung kepala dia, dan para malaikat yang lain duduk sejauh mata memandang di hadapan dia, dalam keadaan putih wajah. Sallallahu alaihi wasallam. Putih wajahnya. Tahu waktu tu kematian itu husnul khatim. Bukan boleh pilih-pilih nak. Mai hitam tu tengok yang duduk depan ni putih wajah sejauh mata memandang tu. Tahu. Husnul khatim. Saya jumpa. Malaikat maut tak main lagi. Dia akan nampak para malaikat yang lain dulu. Kata Nabi SAW, wajah mereka umpama matahari. Cahaya. Dia mai tu dia tenangkan kita pula. Tak apa, kami akan jaga kamu macam mana kamu jaga kami dulu. Waktu hidup dekat dunia dulu ni, kita jaga malaikat. Kita selalu wuduk, kita duduk dalam majlis ilmu, kita selalu duduk zikir dalam sah-sah tempat sembahyang. Kita buat amalan-amalan yang mendekatkan para malaikat dekat kita. Nanti waktu mati dia akan mai dia, jangan risau kami sama dengan kamu. Dia pemain bawa apa tuan-tuan? Dia pemain bawa akfan. Salih asmat kafan min akfanil jannah. Kain kafan daripada kain kafan syurga. Bersama dengan mereka ada hanut, wangi-wangian daripada syurga. Waktu tu baru malaikat mau mai ujung kepala dia. Malaikat mau mai kata, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada keredaan Tuhan kamu. Dia cabut roh tu macam ayak keluar daripada botol ayak, lembut aja tu. Malaikat yang duk ramai-ramai tu, dia berkata, kami tak membiarkan roh tu lama di tangan malaikat maut. Cepat-cepat dia ambil, dia pakaikan dengan pakaian dengan kain kafan syurga ni. Waktu tu bergema selawat para malaikat yang duduk di langit dan malaikat yang duduk di antara langit dan bumi, berselawat kepada roh tu. Pakat-pakat doa. Bergema ni. Lalu keluar dia. Bila keluar tuan-tuan sekalian, malaikat-malaikat ni mula bawa naik ke atas. Waktu bawa naik ni, malaikat-malaikat yang duduk di langit ni, semua-semua pakat minta, ya Allah, bagi dia lalu arah kami, ya Allah, bagi dia lalu arah kami, ya Allah. Naik. Sampai langit pertama tu, sallallahu alaihi Muhammad, malaikat kata, ni roh siapa yang wangi sangat ni? Lalu dipanggil dengan panggilan yang baik-baik, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan terbitlah bau yang sangat harum. Adapun orang yang asi ataupun orang kafir, bila dia mati tuan-tuan, mai para malaikat yang hitam wajah. Bukan setakat tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Malaikat-malaikat yang mai yang hitam wajah ni bawa guni daripada api neraka yang bau dia sangat busuk. Allah cerita waktu tu, yang mai dia pun kasak. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim ikhriju anfusakum. Dan sungguh ngeri sekiranya kamu melihat orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut, ketika hendak putus nyawa, sedang para malaikat pula menghulurkan tangan mereka, memukul dan menyiksa orang-orang itu, lalu menengking dan mengejek, lalu mengata, keluarlah nyawa kamu daripada tubuh kamu sendiri. Kutuk.
keluar roh, keluar roh kamu. Dia pukul-pukul. Macam mana roh tu nak keluar? Malaikat maut tak cabut nyawa dia. Mai malaikat maut duduk ujung kepala dia. Malaikat maut kata, ya ayyatuhan nafsul qabithah, wahai jiwa yang busuk, kembalilah kepada kemurkaan Tuhan kamu. Lalu dia rentak roh tu, kata Nabi SAW, seperti besi pemanggang daging yang melekat pada bulu kambing yang basah. Besi pemanggang daging ni tajam-tajam tu, dekat daripada buah daging tu, melekat dekat bulu kambing biri-biri yang basah tu, rentak, macam tu. Tuan-tuan boleh bayang kesakitan dilalui. Para malaikat yang duduk dekat langit tu, tuan-tuan sekalian, semua mengejek, mengeji, mencela. Keluar saja roh tu, malaikat maut, malaikat yang ramai kata, kami tak membiarkan duduk di tangan malaikat maut begitu lama. Dia ambil roh tu, masukkan dalam gundi tu, keluar bau yang sebusuk-busuknya. Bila naik saja ke langit, para malaikat yang duduk langit kata apa? Jangan bagi dia lalu daripada arah kami, jangan dia lalu arah kami. Keluar sampai kat langit, langit tak mau buka, dan dia dilemparkan dan dilepatkan satu tempat dalam di bawah dasar bumi yang namanya Sijjin. Tunggu sampai waktu nanti dia akan dimasukkan ke dalam kubur. Tuan-tuan, ni keadaannya. Maka subhanallah, apa yang kita kena buat? Kesimpulan habis ni, nampak teruk dah tu. Nombor satunya tuan-tuan, Salih Muhammad, berdoa. Banyakkan berdoa. Kita jangan lepas diri pada doa. Doa yang pertama, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Yang kedua doa, Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Minta ni, paling tidak dua doa ni yang kita amalkan. Salih Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, selalulah melakukan amal soleh dalam hidup. Buat amal soleh. Jangan duk tinggal amal soleh. Jangan duk selit-selit di antara amal soleh tu dengan benda-benda maksiat. Tuan-tuan yang duk main ni, tak patut dah buat benda-benda yang tak patut tuan-tuan buat. Yang dulu-dulu kita duk buat. Ni. Salih Muhammad. Duk pi tempat-tempat yang tak patut kita pi. Ingat dah waktu tu. Kalau aku pi ni, kalau aku mati tengah jalan ni, lagu mana ni? Fikir aku. Kalau aku tengah buat dia, aku mati ni, lagu mana ni? Boleh faham dah ni? Jangan duk selit-selit di antara benda-benda kebaikan yang kita buat dengan kita melakukan kemaksiatan. Yang kemaksiatan itu, Salih Muhammad, boleh jadi Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang melakukan kemaksiatan tersebut. Mudah-mudahan tuan-tuan, Salih Muhammad, dua perkara tu boleh menyebabkan kita, Salih Muhammad, terselamat dan kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Cukup sekadar tu untuk malam ni. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Terima kasih atas perhatian semua. Nampak fokus teruk. Nampak fokus teruk tu. InsyaAllah, dan kita sama-sama doakan agar Allah memanjangkan usia-usia kita dalam keberkatan. Kata amin, amin ya tak? Allah panjangkan usia kita dalam keberkatan. Allah jauhkan kita daripada musibah, bala bencana, ujian dan penyakit yang tak mampu untuk kita tanggung. Allah panjangkan usia-usia kita lagi dalam keadaan kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panjangkan usia-usia kita dan Allah membimbing kita untuk kita terus istiqamah duduk dalam majlis ilmu. Dan Allah membimbing kita untuk kita terus melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memanjangkan usia kita lagi dalam keadaan Allah membimbing kita dan menjauhkan kita daripada perlakuan kemaksiatan kepadanya. Dan Allah SWT nanti akan letakkan nama-nama kita sebagai orang-orang yang akan masuk ke syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar tu, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada pihak RTM yang membuat rakaman pada malam ni. Mudah-mudahan jadi manfaat dekat kita semua, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.